أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan bermacam-macam nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat, dan dengan berkat syukur kita mudah-mudahan ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini insya-Allah akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Tapi sebelum saya mulakan pengajian kitab ini ada permintaan daripada setengah yang terlibat dengan pengajian ni untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai kekeliruan yang berkait dengan Hari Raya Aidul Adha. Kerana kebetulan tahun ini pelik sikit. Jadi sehingga menjadi banyak tanda tanya lah. Banyak persoalan, banyak tanda tanya, banyak kemuskilan pada setengah orang tentang macam mana perkara yang berlaku pada hari ini lah. Iaitu isunya ketetapan yang ditetapkan di negara kita ni, hari raya tu setelah sehari berselang daripada wukuf di Arafah. Wali al-Balbah dulu, selepas wukuf di Arafah kita raya selalu. Itu kelaziman yang berlaku sebelum ni lah. Selepas wukuf di mana-mana pun, kalau di Mekah Madinah mereka sudah tentu raya lah, di tempat kita pun gitu juga. Jadi yang lepas-lepas tu ketetapan hari raya ni setelah wukuf di Arafah tu, dan itu telah berlaku sejak sekian lama. Tapi tahun ini selepas wukuf tu selang pula sehari lagi baru raya di tempat kita ni. Jadi sudah ditetapkan, sudah diputuskan dan dinyatakan di negara kita ni hari raya tetap jatuh pada hari Ahad 10 pada hari yang ke-10 Zulhijjah. Tapi di Mekah dan Madinah sudah ditetapkan bahawa hari rayanya pada hari Sabtu. Dulu sehari lah. Jadi dulu sehari. Berarti wukuf di Arafah itu berlaku pada hari Jumaat. Wukuf di Arafah
berlaku pada hari Jumaat, hari Sabtu raya di Tanah Arab, hari Ahad baru raya tempat kita. Jadi ini lain daripada kelaziman sebelum ni. Kalau sebelum ni, selepas wukuf tu terus raya di mana-mana pun. Dan menjadi pedoman kita, raya tu selepas wukuf. Sehari lepas wukuf, keesokan tu raya. Lalu macam mana dengan hak berlaku hari ini ni? Inilah yang saya nak beri sekadar yang kita maklum, sekadar yang kita tahu tentang perkara ni, kita nak beri penjelasan sikit je supaya kita ni tak menjadi muskil, tak jadi keliru dalam perkara ni lah. Baik, ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan untuk selesai masalah ni lah, untuk faham perkara ni. Pertama sekali, isu penetapan tarikh hari raya, sama ada hari raya fitrah ke atau hari raya haji Aidul Adha ke, maka ketetapannya itu adalah sesuatu yang bersifat ijtihadi. Ijtihadi ni dengan erti sesuatu itu tidak dinaskan secara sahih dan soreh, tidak ditetapkan secara jelas dan nyata direct. Tidak seperti itu. Dari segi ketetapan tu, perkara yang ada unsur-unsur ijtihad, memerlukan kepada alim ulama kita berijtihad untuk menentukan perkara ni. Bila sebut ijtihad ni, perlu kepada ulama-ulama kita menggunakan pemikiran mereka lah, dan menggunakan usaha mereka untuk menetapkan perkara ni. Itu masuk bahawa ketetapan tentang mengenai Aidul Fitri dan juga Aidul Adha, isunya isu ijtihad. Jadi ijtihad ni kok mungkin ada perbezaan sikit lah antara sesetengah pandangan dengan pandangan yang lain. Itu tabi'i kepada masalah ijtihadi. Dia bukanlah sesuatu yang ditetapkan saja secara sahih dan soreh. Soreh dengan din memang direct, tak boleh nak kata apa dah, memang gitu dah. Tetap jelas terang. Jadi dalam isu ni dia masalah tu ijtihad. Bila sebut ijtihad kok tak nak lari daripada perbezaan pandangan sikit-sikit lah dalam perkara ni. Yang kedua, perkara yang perlu kita tengok juga mengenai isu yang berkait dengan lokasi tempat, keduduk lokasi atau tempat sesuatu wilayah tu. Kalau dalam orang, kalau kita tengok dari sudut ilmu falak ni bagi matlaq ni tempat timbul anak bulan tu lah. Jadi dia ada area-area tertentu. Jadi isu ini juga mempengaruhi ataupun berkait dengan perkara ni. Isu matlaq ni, tempat timbul lokasi ataupun area atau kawasan tempat timbulnya anak bulan tu. Baik, sedia maklumlah, seperti yang kita sedia maklum, kaedah menetapkan perkara ni adalah pada dasarnya hak asalnya itu ru'yah, tengok anak bulan. Dan yang kedua ada kaedah hisab. Dan sekarang banyak tempat menggunakan gabungan antara dua itu, iaitu kaedah ru'yah dan juga hisab dan juga ru'yah lah sekali serentak. Baik, sekarang yang timbul masalahnya di Saudi tu, mereka berdasarkan kaedah yang mereka pakailah, mereka mereka telah menetapkan bahawa 9 Zulhijjah tu jatuh pada hari Jumaat di tempat mereka, di area Saudi Arabia pada hari Jumaat. Baik, di tempat kita pula sudah diputuskan berdasarkan kaedah hisab dan juga ru'yah tadi tu, maka 9 Zulhijjah tu jatuh pada hari Sabtu. Beza. Sana jatuh pada hari Jumaat, kita jatuh pada hari Sabtu. Baik, persoalan yang mungkin timbul ni, dah boleh ke gitu? Dari segi fiqhnya lah, boleh ke gitu? Maka tadilah kita kena balik kepada isu ni, isu ijtihadi. Adalah perbezaan pandangan sikit tentang perkara ni.
Cuma kalau kita rujuk pada mazhab Syafi'i lah yang diulah, yang disebut, yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i ini seperti Al-Mughnil Muhtaj dan beberapa kitab lain lagi tu, maka perkara ni dia kata begini, kena tengok tidak mestinya sama di antara satu tempat dengan tempat yang lain, tidak semestinya. Bergantung pada matlak tadi tu, area, kawasan tempat timbulnya anak bulang tu. Jadi di wilayah Saudi Arabia tu dengan tempat kita Nusantara ni matlak lain-lain. Jadi bila ditetapkan tarikh yang lain-lain, maka tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah berdasarkan kepada beberapa pandangan yang disebut dalam mazhab Syafi'i lah. Baik, jadi itulah yang dipakai di negara kita hari ini, yang dipakai. Jadi yang dipakai di tempat kita hari ini kerana melihat matlak yang berbeza. Sebelum ni negara kita pakai kaedah wukuf tadi tu. Maksudnya bila ditetapkan wukuf di Arafah tu, maka secara automatik tempat kita ni akan raya lepas tu. Itu kaedah dululah. Sekarang ni nampaknya negara kita ni, ulul amri di tempat kita ni, pihak berkuasa agama lah tu dah menggunakan kaedah, tak pakai lagi kaedah tu kaedah melihat kepada wukuf tadi tu, tapi tengok pada tarikh bila jatuhnya 9 Zulhijjah. Jadi nak tengok 9 Zulhijjah ni kena tengok 1 Zulhijjah, 1 tu baru tahu 9 hari benda. Jadi ternyata di Saudi Arabia dengan tempat kita ni beza sehari. 1 Zulhijjah di tempat dia tu dulu daripada kita sehari. Jadi sudah tentu 9 Zulhijjah pun bezalah. Saudi Arabia dulu sehari daripada kita. Jadi rentetan daripada tu di Saudi Arabia, maka wukufnya itu pada hari Jumaat, raya pada hari Sabtu. Tempat kita pula berdasarkan kaedah kita ni bukan tengok wukuf dah, tengok 9 Zulhijjah tu. Pada hari 9 lah hari wukufnya. Tempat kita ni 9 Zulhijjah tu jatuh pada hari Sabtu. Dan sudah tentu hari rayanya hari yang ke-10 Zulhijjah tu. Sebab penetapan hari raya ni berpandukan kepada 10 Zulhijjah. Jadi 10 Zulhijjah tu kena pada hari Ahad tempat kita. Jadi boleh ke kedok gini ni? Maka berdasarkan kaedah-kaedah tadi tu yang juga muafakat dengan pendapat setengah yang disebut dalam rujukan-rujukan Syafi'i tu, boleh, dok salah. Dok salah sekalipun kita selang sehari. Jadi kita raya hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu tu 9 Zulhijjah. Jadi agak kedian sehari berbanding dengan Mekah tadi tu. Jadi tak jadi halangan. Mungkin yang timbul masalah sikit gini. Jadi kita mikir kita mengaji fiqh, isunya isu ibadah lah, isu puasa. Isu puasa timbul masalah. Jadi sekarang ni kita nak puasa hari benda. Jadi itu mungkin tak timbul masalah sangat lagi. Isu yang menjadi masalah sikit ni, kita mengaji ni, salah satu daripada hari yang diharamkan puasa, hari raya. Itu isu dia. Kalau puasa sunat tu mungkin tak jadi masalah sangat lah. Jadi kita makan 2 hari tu masuk lah, kena lah. Lebih-lebih lagi kita ni disunatkan bukan saja 9, 8 pun disunatkan juga. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Jadi masuk situ. Jadi itu mungkin tak timbul masalah sangat. Masalah yang mungkin membimbangkan setengah orang ini iaitu haram berpuasa pada hari raya. Jadi kalau kita tengok sipir tadi tu, kita raya hari Ahad, 9 Zulhijjah tu kena hari Sabtu. Hari Sabtu tu hari raya di Mekah Madinah. Jadi orang kita bimbang, takut dia rasa macam dia puasa pada hari raya, yang mana hukumnya berpuasa tu haram pada hari raya tu. Jadi masalah ni tak timbul. Masalah ni bila saya rujuk, saya tengok pada kitab-kitab tu, masalah ni tak timbul. Sebab apa? Kerana tidak menjadi halangan. Kesimpulan mudahnya, tak jadi halangan sekiranya tarikh hari raya tu berbeza-beza, sekiranya matlak tu tempat timbul, tempat terbitnya anak bulan tu tempat yang berbeza. Dan kenyataan sekarang sekitar Mekah Madinah dengan tempat kita ni memang berbeza.
Jadi kalau di Mekah Madinah menetapkan hari raya hari Sabtu dan kita ditetapkan sini pada hari Ahad, tak jadi masalah lah. Jadi bila bagi wilayah-wilayah, kawasan-kawasan yang hari rayanya jatuh pada hari Ahad, maka hari Sabtu tu dia boleh puasa lah, boleh. Sekalipun di tempat lain orang raya dah situ. Dia boleh puasa kalau nak puasa hari Sabtu. Jadi tidak perlu ada kebimbangan lah bahawa hari itu ni kena hari raya tempat orang. Jadi boleh kerana ini kerana berdasarkan tempat yang berbeza. Matlak yang berbeza. Jadi mudah-mudahan sedikit penjelasan hak rekah ni tak jadi halangan lah, ataupun tak menghilangkan kekeliruan kita lah. Baik, kita sambung balik pengajian kitab. Muka surat 192 tu dah. Kau ni 192 dah. Sampai ke baik 9 dari atas. Artinya tu dah. Baik. Yang ini artinya ya. Baik, sebelum ni dinyatakan bahawa salah satu cara riyadahnya adalah mengurangkan makan minum, mengurangkan tidur, lepas tu mengasingkan diri. Itu salah satu cara riyadah, latihan untuk membaiki jiwa, untuk membersihkan hati. Baik, sekarang macam mana? Baik, artinya dan adalah tarekat syekh kita, tarekat guru kami, guru kita, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni dalam risalah dia yang bernama Al-Anwar Al-Qudusiyah. Dan adalah tarekat syekh kita, yakni tarekat guru kita. Siapa dia? Syekh Muhammad Al-Shinwani rahimahullahu ta'ala. Jadi tarekat guru yang bernama Muhammad Al-Shinwani ni, baik, bagaimana menurut kaedah tarekat ni? Iaitu memakan seperti makanannya beradab. Yakni mereka makan seperti orang lain makan, macam biasa-biasa. Sebelum ni dinyatakan salah satu kaedah beriadah tu mengurangkan makanan minum. Tapi dalam kaedah yang disebut oleh Syekh ni tak mengurangi pun. Maksudnya makan macam biasa je, sebagaimana kita makan hari-hari, gitulah. Jadi nak beritahu bahawa cara untuk mendidik jiwa ni, untuk beriadah ni berbeza-beza, berbagai-bagai. Ada di antara caranya tu dengan riadahnya dengan cara mengurangkan makanan minum sebagai salah satu cara untuk melatih nafsu dan membersihkan jiwa. Tapi antara caranya juga setengah caranya pula membiarkan keadaan tu macam biasa. Makan minum tu tak apalah, kekal macam biasa, tak ada masalah apa-apa. Serta membanyakkan ia akan zikrullah. Keutamaan dia adalah zikrullah. Jadi kaedah yang disebut oleh Syekh Muhammad Shinwani ni, dari segi bab makan minum, ia tak payah konsep, masuk kekal macam biasa, tidak seperti sebelumnya ni. Tapi keutamaannya iaitu tetap kena memperbanyakkan zikir. Jadi ada cara seperti ini. Makan minum dia makan macam biasa, tapi dia memperbanyakkan zikrullah. Ada setengah cara ahli tasawuf pula, mereka tu mempraktiskan amalan mengurangkan makanan minum, mengurangkan tidur dan mengurangkan percakapan dan sebagainya. Ni kaedah yang disebut sekarang ni, iaitu dok seperti itu. Makan macam biasa, tapi memfokuskan amalan kepada membanyakkan zikrullah.
Dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh citanya, sungguh-sungguh kemahuannya. Cita ni kemahuan lah. Yang ini dengan hemah, dengan kemahuan yang bersungguh-sungguh. Maksudnya kaedah yang disebut oleh Syekh ni iaitu memperbanyakkan zikir dengan bersungguh-sungguh, dengan kemahuan yang tinggi. Tapi bab makan minum dak kosek tu. Tu kekal macam biasa. Tidak dikurangi. Dan sungguh-sungguh hemahnya, yakni kemahuannya, cita-citanya itu sungguh-sungguh, yakni dia mengamalkan zikir itu dengan penuh kesungguhan. Itu maksudnya. Dan lagi ia berkata bahwasanya zikir itu menghancurkan yang di dalam perut itu. Kata ulama tasawuf, zikir ni dia boleh menghadamkan, menghancurkan, menghadamkan makanan-makanan kita yang ada dalam perut. Jadi dah guana itu. Zikir ni amalan kerohanian. Penghadaman makanan kita ni sesuatu yang sifatnya fizik ataupun zahir sifat makanan tu dalam perut itu. Warna boleh kait tu. Amalan yang melibatkan fikiran dan ingatan, muka sebut juga dalam mulut tu, tiba-tiba ada kesan kepada proses penghadaman makanan ni. Dan macam mana boleh jadi gitu? Sebenarnya banyak perkara-perkara seperti ini yang berkait antara aspek kerohanian dengan aspek jasad tubuh badan kita ni berkait. Contohnya guana. Contohnya kenapa Nabi menyuruh supaya kalau kita ni tengah marah disuruh berwudu dan disuruh mandi. Padahal marah tu sifat nafsu, sifat dalaman. Sedangkan disuruh wudu tu dengan air. Air ni perkara yang bersifat fizikal, zahir. Dan macam mana air tu boleh padamkan tu? Maka itu dijelaskan bahawa ada kaitan. Ada kaitan bahawa sekalipun sifat amarah kita tu yang menguasai kita tu merupakan sifat nafsu, sifat diri kita, tapi dia ada kaitan dengan elemen fizik zahir ni, air tu. Maka disuruh berwudu, kalau berat lagi disuruh mandi. Disuruh mandi tu. Disuruh mandi. Ternyata dia berpengaruh untuk mengurangi dengan nas dalil lah. Maksud disebut dalam hadis, disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dinyatakan kelebihan air ni, kaitan air dengan aspek dalaman kita ni. Iaitu disebut dalam Al-Quran tu, Allah Ta'ala menurunkan hujan daripada langit itu, ma yusabbitu bihi fu'ad, disebut dalam ayat tu bahawa Allah Ta'ala turunkan hujan daripada langit ini, sesuatu yang boleh meneguhkan pendirian hati kita, liyutahhirakum bi, untuk boleh menyucikan zahir dan batin, wa yuzhiba ankum rijza syaitan, dan juga boleh menghapuskan, mengikih sakit-baki, kesan-kesan pengaruh daripada godaan-godaan setan. Jadi diberitahu dalam ayat tu bahawa air yang diturunkan ni, dia bukan saja boleh membersihkan fizik kita, tubuh badan kita ni, tetapi juga boleh membersihkan sesuatu yang bersifat kerohanian kita ni, minda kita, hati kita, nafsu kita tu. Disebut, dinaskan di dalam ayat tu, liyuzhiba ankum rijza syaitan, boleh menghapuskan ataupun membersihkan daripada pengaruh-pengaruh syaitan, wa yusabbitu bihil aqdam, dan boleh meneguhkan jiwa kita, keyakinan kita. Kaedah inilah yang digunakan di inabah untuk memulihkan orang-orang yang teruji, terjatuh dengan penagihan dadah. Cara mandi ni, tapi banyaklah mandi. B tinggi sikit lah. Mandi banyak. Mandi pula bukan mandi awal pagi. Mandi sebelum subuh tu kopak. Mandi 40, paling kurang 40 timba, paling kurang, dengan adalah doa-doa dia lah. Tapi kaedah ni dipakai
Sebenarnya mandi ni bukan saja nak membersihkan badan, tapi membersihkan spirit kita, jiwa kita, hati nurani kita. Dan amalan ini bukan reka. Ada nas sandaran daripada ayat-ayat tadi, termasuklah ayat-ayat yang difaham daripada perintah Nabi supaya berwudu kalau kita tengah marah dan sebagainya. Padamkan dia dengan berwudu. Iaitu kaedah yang digunakan pakailah. Kaedah tu kalau cara moden orang panggil hidroterapi hari ni. Kaedah mandi ni. Jadi berkait dengan zikir ni yang boleh menghadamkan makanan ini, sebenarnya sudah dinyatakan ulama. Syekh Ibn Qayyim di dalam kitab dia Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib, dia sebut lebih kurang 100 lebih fadilat-fadilat zikrullah ni. Salah satu di antara fadilat tu iaitu dia membantu untuk penghadaman makanan. Jadi kalau kita menghadapi masalah makanan kita payah nak hadam, kena banyak sekali zikir. Banyak zikir tu dia membantu untuk menghadamkan makanan. Sebab tu kita kalau kita menghadiri majlis-majlis zikir, kita baca Quran ke, mari solat, berzikir dan sebagainya, kita cepat lapar. Mudah berasa lapar. Kita pergilah, kita mari semayang maghrib ke, kemudian ada tahlil, kemudian ada baca yasin ke apa ke, dan jemberi kadang-kadang dadang jemberi secerak dah, berasa lapar dah. Kenapa? Dia membantu. Kerana amalan tu dia antara kesan ni dia berkait dengan penghadaman makanan kita. Dan itu sudah diperakukan oleh alim ulama lah. Jadi disebut juga di sini menghancurkan makanan yang di dalam perut itu. Baik. Dan lagi ia berkata bahawasanya tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu disebut dalam hadis Nabi ni, hancurkan oleh kamu akan makanan kamu yang di dalam perut kamu itu dengan membanyakkan zikrullah. Nabi ada riwayat, ada periwayatan hadis Nabi suruh supaya hancurkan makanan-makanan yang ada dalam perut itu dengan cara apa? Dengan cara membanyakkan zikir. Dengan arti dia fahami daripada kalam ni, daripada riwayat ni, bahawa amalan zikir itu memang membantu atau berkesan dalam menghadamkan makanan. Baik, dan jangan kamu lupa atasnya. Jadi jangan kamu lupa daripada zikir ni. Jangan lupa sehingga kita lalai daripada berzikir. Maka jadi kamu kerah hati kamu. Yang ni sekiranya kita lupa daripada zikrullah ni, maka hati kita akan jadi kerah. Kalau riwayat tadi, azibu ta'amakum bi zikrillahi ta'ala wa la tanamu alaihi fataksu qulubukum. Jadi maknanya berdasarkan kepada kalam asal Arab tu, maknanya gini. Hancurkan oleh kamu akan makanan kamu yang di dalam perut kamu tu. Waktu jelas Nabi suruh supaya hancurkan makanan yang kita makan tadi tu dengan zikir, dengan membanyakkan zikrullah. Baik, dan jangan kamu lupa atasnya. Ini keterangan ni mungkin tak jauh perjelas sikit. Berdasarkan kepada kalam Arab hadis tu, hadis dalam bahasa Arab tu, kalau kita terjemah bahasa kita hari ni, jangan kamu tidur dalam keadaan perutmu kenyang, makanan banyak dalam perut. Maksudnya dalam keadaan kita tengah kenyang tu jangan tidur masa tu. Tapi diterjemah oleh Syekh Abdul Samad ni dengan terjemahan seperti ini, dan jangan kamu lupa atasnya. Jadi saya rasa kalau kita berdasarkan kepada hadis asal tu, jangan kamu tidur dalam keadaan perut penuh dengan makanan kenyang tadi tu. Tu lebih dekat dengan asal hadis tu. Baik, dah kalau kita terpeng buat gitu, jadi mana? Maka jadi kamu kerah hati kamu. Kesannya itu hati kita jadi kerah. Jadi maksudnya kalau kita ni
jenis perangai suka papa makan tidur, tengah perut kenyang ni. Waktu dak apa bagus dari segi kerohanian kita. Dia menjadikan hati kita, akal kita, jiwa kita jadi macam keras sikit, buntu sikit. Kalau kita buat ni menjadi perangai dan tabiat kita ni, kita tidur dalam keadaan perut kita penuh dengan makanan, tengah kenyang. Baik. Dan setengah daripada kelebihan ilmu tasawuf itu, habis ni hal lain pula. Ni cerita lain pula. Habis apa yang disebut oleh Syekh Abdullah Syarani di dalam Risalah Al-Qudsiyah. Baik. Dan setengah daripada kelebihan ilmu tasawuf itu, iaitu yang disebutkan oleh Al-Arif Billah Al-Alimul Allamah Sayyidi Syekh Hasan Ibnu Ali Al-Ujaimi, Tilmiz Al-Arif Billah Qutubil Wujud Sayyidi Syekh Ahmad Al-Kushashi. Ahmad Al-Kushashi ni memang tok guru terkenal di Mekah Madinah dululah, di tanah Arab dulu, Ahmad Kushashi ni. Jadi orang yang disebut tadi tu, Syekh Hasan tu murid dia. Baik. Apa yang dia kata? Di dalam risalahnya Ahmad Kushashi Al-Madani, di dalam risalah beliau itu, iaitu risalah Syekh Hasan tadi tu. Bukan risalah Syekh Ahmad Kushashi. Risalah Syekh Hasan tu, iaitu murid kepada Ahmad Kushashi ni. Baik, apa nama risalahnya? Yang bernama Ithaf Al-Bariyah Bitariqil Khirqah Al-Qadiriyah, dengan katanya, Awsa al-akhul mazkuru, ataupun usi al-akhal mazkura wa iyaya bitaqwallah. Usi al-akhal mazkura wa iyaya bitaqwallah allati hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirina wa tafsirut taqwa wa maratibuha ala tafawuti maratibi ahliha mazkurun fi kutubi sadati sufiyyati falazim ala mutala'atiha ma'al amali bima fi wus'ihi ala muqtadaha washtahara zalika fi sadiqina min ikhwanihi fa inna zalika minal fawaidi ma la yakhfa ala zaiqihi. Artinya, aku berpesan akan saudaraku yang tersebut itu. Kata Syekh Hasan ni, aku berpesan kepada saudaraku dan akan diriku. Juga aku pesan aku ni bukan kepada orang lain, kepada saudaraku, tapi aku juga pesan kepada diri aku sendiri. Kata Syekh Hasan. Iaitu pesan apa benda? Dia ini dengan takut akan Allah. Pesanan aku berpesan kepada saudara-saudara aku, dan demikian juga aku tujukan pesanan ini kepada diri aku sendiri, supaya apa? Supaya menjaga takwa. Yang iaitu wasiat Allah Ta'ala bagi segala hambanya. Yang ini pesan supaya bertakwa ni, sebenarnya itulah pesan Allah kepada hamba-hambanya. Jadi pesan supaya bertakwa ni sebenarnya itulah merupakan pesan Allah kepada hamba-hambanya tu. Bagi segala hambanya yang dahulu-dahulu, yakni kepada hamba-hamba Allah yang terdahulu tu, maka pesannya iaitu pesan supaya bertakwa kepada Allah. Dan segala hambanya yang kemudian, sama ada orang dahulu kala ke, orang yang terkemudian ke, maka pesannya sama. Pesan Allah kepada mereka ni supaya bertakwa Allah. Ittaqullah. Banyak ayat Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran perintah Allah supaya ittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Jadi itu adalah pesan yang ditujukan kepada manusia ni, kepada hamba-hamba Allah. Tak kiralah orang dulu kala ke, orang akan datang, pesan tu mencakupi semua mereka itu.
Jadi Syekh Hasan kata, aku berpesan kepada saudaraku juga kepada diriku sendiri supaya bertakwa. Yang mana pesan supaya bertakwa ini itu sebenarnya adalah pesan Allah kepada orang Islam, kepada kepada hamba-hamba Allah. Dan adalah tafsir taqwa Allah dan segala martabatnya itu atas bersalahan martabat orang yang takut akan Allah Ta'ala itu, iaitu tersebut di dalam segala kitab penghulu kita, orang yang ahli sufi. Kata Syekh Hasan, adapun tentang takwa dan martabat-martabatnya, takwa ni dia banyak tingkatan, dia banyak martabat-martabat dia. Jadi kata Syekh Hasan, tentang takwa dan martabat-martabatnya itu, yang mana martabat takwa ni berbeza-beza menurut keadaan orang tu. Maksudnya setiap seseorang tu martabat takwa dia tak sama dengan orang lain. Jadi tentang martabat ni kata Syekh Hasan bahawa semua itu telah disebut di dalam kitab-kitab ahli tasawuf. Maksudnya kalau kita nak tahu tentang takwa dan martabat-martabat dia tu, maka kita kena bacalah kitab, kena belajarlah kitab ahli tasawuf. Dijelaskan, disebut dalam kitab-kitab mereka tu. Baik, maka engkau lazimkan atas mutalaah akan dia. Lalu pesan Syekh Hasan, maka hendaklah kamu memastikan dirimu atau membiasakan dirimu dengan cara mempelajari kitab tu. Kitab yang dikarang oleh ulama-ulama ahli tasawuf ni, yang mana antara isi kandungannya tu menjelaskan tentang takwa dan martabat-martabatnya tu. Itu pesan Syekh Hasan ni. Serta mengamalkan dengan barang yang tersebut di dalamnya. Yani pesan Syekh Hasan adalah kamu mutalaah, belajar, pergi mengaji kitab-kitab yang dikarang oleh ulama tasawuf tu dan mengamalkan apa-apa yang disebut dalam kitab tersebut tu. Sekira-kira kuasamu atas menuntutkan dia. Yakni pesan Syekh Hasan adalah kamu pergi belajar kitab-kitab mutalaah, pergi mengaji, pergi belajar kitab-kitab tu sekadar kemampuanmu belajarlah. Maksud sekadar mana? Sekadar kemampuan kita lah. Masing-masing mungkin tak sama dari segi kemampuan untuk pergi mengaji ni. Ada orang dia tak terikat dengan banyak urusan, maka mudah sikit. Ada orang banyak urusan, maka terbantuklah sikit. Bergantung kepada kadar kemampuan masing-masing. Baik. Dan mengamalkan barang yang di dalamnya serta melaksanakan apa-apa yang dijelaskan di dalam kitab tasawuf itu. Dan hendaklah dimasyhurkan washtahid. Hendaklah dimasyhurkan yang demikian itu di dalam orang yang benar bersungguh-sungguh menjalani akan dia daripada saudaraku. Yani perkara ini sudah menjadi sesuatu yang sedia maklumlah, sudah masyhur di kalangan orang-orang yang menjalani jalan ahli tasawuf ni. Cuma Syekh Abdul Samad ni menterjemahkan perkataan tadi itu dengan makna hendaklah dimasyhurkan. Yakni seolahnya Syekh Hasan ni berpesan kepada orang tadi itu supaya menyebarkan. Maksudnya memaklumkan, memberitahu kepada orang lain juga dimasyhurkan yang demikian itu kepada siapa dia? Kepada orang-orang yang benar bersungguh-sungguh nak menjalani jalan ahli tasawuf ni. Yakni dengan erti Syekh Hasan ni antara pesan dia pesan kepada kita ni supaya kepada orang yang dipesan ni supaya kabur, memasyhurkan. Kepada siapa kita kabur benda yang kabur tadi tu? Kepada orang yang ada keinginan yang benar-benar, yang orang yang ada kesungguhan yang betul-betul untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf tu. Tu pesan dia. Maka bahawasanya di dalam yang demikian itu daripada beberapa faedah yang
didapatnya yang tiada tersembunyi atas orang yang merasa akan dia. Yakni di dalam kitab-kitab tasawuf tu banyak sangat faedah-faedahnya. Yang mana faedah-faedah ni tak asing lagi, tak sembunyi dan tak asing lagi bagi siapa dia? Bagi orang yang telah melalui jalan tu, orang yang telah merasainya. Jadi Syekh Hasan ni khabar bahawa setelah dia pesan kepada saudara-saudara dia ni supaya mempelajari kitab tu, kemudian mengamalkan dia, kemudian beritahu kepada orang lain pula, terutamanya orang yang ada kemahuan dan kesungguhan untuk menghayati ilmu tasawuf ni, disuruh supaya belajar kitab-kitab ahli tasawuf ni. Sebab di dalam kitab ahli tasawuf tu, kata Syekh Hasan, banyak faedah-faedahnya, banyak manfaat-manfaatnya, yang mana faedah-faedah dan manfaat-manfaat yang ada dalam kitab tasawuf ni tidak asing lagi, yang ni tak sembunyi lagi, terutamanya bagi orang yang telah menghayatinya, orang yang telah melaluinya tu, merasainya. Dan lagi menyebutkan pula Syekh Husain Al-Ujaimi itu dengan katanya, waqad qala Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili nafa'allahu ta'ala bihi kitaba qutil qulub nafa'allahu ta'ala bihi kitabu qutil qulubi yurisun nura wa kitabul ihya'i yurisul ilma. Wa qala Sayyidi Syekh Muhammad Mirdas qad warada ilaina anna sigaral muridina wasalu bimutala'ati kutubi sufiyyati qabla wusuli kasirin minal kibari min tariqil mushtaghilina bil ibadah. Baik, artinya sungguhnya telah berkata Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili. Jadi kata Syekh Husain Al-Ujaimi ni, dia menukilkan kata-kata Imam ahli tasawuf, iaitu Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili. Baik, apa kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili ni? Baik, kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili nafa'allahu ta'ala bihi. Baik, kata beliau, bermula kitab Qutul Qulub. Kitab Qutul Qulub ni merupakan kitab tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abu Talib Al-Makki. Dan Syekh Abu Talib Makki ni sebelum Al-Ghazali lagi, sekitar kurung yang keempat Hijriah. Imam Ghazali kurung kelima, antara kelima dan keenam tu. Jadi sebelum tu sekitar kurung yang ketiga dan keempat tu Syekh Abu Talib Al-Makki ni. Maka dia mengarang kitab-kitab, antaranya Qutul Qulub. Maka berkata Syekh Abu Hasan Syazili, kitab Qutul Qulub itu yang dikarang oleh Syekh Abu Talib Al-Makki itu mempusakai bagi orang yang mutala'ah beberapa kitab sufi itu dahulu daripada sampai kebanyakan orang yang besar-besar, yakni orang yang beberapa lama di dalam menjalani tarekat yang membanyakkan dengan berbuat ibadah. Baik, benda kata dia. Kata Syekh Abu Hasan Syazili ni, orang yang mempelajari kitab Qutul Qulub. Kitab Qutul Qulub ini, macam saya khabar tadi tu, dikarang oleh Syekh Abu Talib Makki. Maka orang yang belajar kitab ni dia akan sampai kepada maksud mendahului, lebih cepat maksudnya. Sekalipun dia ni merupakan orang yang murid biasa je, bukan orang-orang yang termasuk kibarul ulama ataupun kibarul ubad, bukan termasuk di kalangan orang yang terkenal sebagai ahli ibadah dan sebagainya. Dia mungkin orang biasa, murid biasa, tapi dia belajar kitab Qutul Qulub. Kata Abu Hasan Syazili, dia akan sampai kepada maksud, dia akan memperoleh sesuatu mendahului, lebih cepat berbanding dengan orang-orang yang tekun mengamalkan ibadah ni, di kalangan ahli-ahli ibadah ni.
Nak khabarnya bahawa kitab Qutul Qulub tu kalau kita belajar, dia boleh membantu kita untuk mencapai maksud kita belajar ilmu tasawuf ni lebih cepat berbanding dengan orang yang buat ibadah saja. Lebih cepat lagi. Jadi baik. Dan setengah daripada kelebihan ilmu tasawuf itu, iaitu yang disebutkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Mawahib Asy-Syazili. Jadi terjemahan yang diterjemah ni nampaknya sekerat. Ada bahagian yang tidak diterjemah. Baik, saya terjemahlah. Yang tak ada sini, tapi saya terjemah dua kalam Arab gitu. Hak tadi sudah disebut, dia kata. InsyaAllah. InsyaAllah. Nanti saya sambunglah. Jadi nak khabarnya, teks Arab yang dibawa di sini ni telah diterjemah oleh Syekh Abdul Samad Palembang, tapi terjemahan itu separuh. Ada separuh lagi hak dia belum terjemah. Mungkin itu masa cetak ni mungkin yang tu gugur, terlepas ataupun hilang daripada cetakan ni lah. Nanti baki terjemahan yang tidak diterjemah oleh Syekh Abdul Samad ni nanti akan saya jelaskan pada kuliah yang akan datang. Sekianlah saya dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.